So, ceritanya bermula pada tahun 1206 di mana pada waktu ini telah bangkit satu bangsa yang dipanggil sebagai Mongol Tatar dan diketuai oleh Genghis Khan. Seperti yang kita tahu, Mongol Tatar ni adalah satu bangsa yang sangat kejam, satu bangsa yang sangat gangster dan satu bangsa yang sangat brutal. Diorang ni kalau diorang bunuh musuh orang, confirm diorang akan bunuh dalam keadaan yang sangat kejam. So, sejarawan barat ada setengah diorang ni panggil tentera Mongol ni sebagai The Devil Horseman atau syaitan berkuda. Maksudnya, tentera Mongol ni kalau diorang nak travel satu perjalanan yang sangat jauh, diorang ni boleh tidur sambil menunggang kuda. Dan diorang ni juga sangat hebat menunggang kuda sambil memanah. Kalau diorang memanah sambil menunggang kuda tu confirm akan mengenai sasaran. Dan penyerangan yang pertama berlaku adalah ke atas Zhongdu, iaitu Beijing kalau kita nak panggil hari ini. So, Zhongdu ni berjaya ditawan oleh tentera Mongol dalam masa yang sangat singkat dan ramai engineer-engineer Zhongdu ini telah ditawan oleh tentera Mongol dan kemudiannya dipaksa oleh Genghis Khan untuk mengajar tentera Mongol cara untuk mencipta siege weaponry ataupun kelengkapan senjata untuk mengepung kota-kota besar. Sebenarnya di sinilah titik mula di mana tentera Mongol mula belajar cara untuk mencipta senjata yang sangat canggih dan kemudiannya kita dapat tengok satu demi satu kota-kota yang besar ini berjaya ditawan oleh diorang ni. Dan kemudian pada tahun 1215, Genghis Khan telah mengantar 100 orang delegasi pedagang untuk pergi ke kerajaan Khawarizmi. So tujuannya untuk berdagang, tapi Sultan Alauddin pada waktu itu dia tak percaya kepada pedagang ini dan kemudian dia bunuh 100 orang ini. Sampai saja berita ni kepada Genghis Khan, memang confirm dia bengang gila lah. So dia pun hantar satu surat ancaman kepada Sultan Alauddin dan Sultan Alauddin tak menghiraukan langsung surat ancaman tersebut. Genghis Khan ni pun membuat keputusan untuk dia hantar tentera dia untuk cari Sultan Alauddin ni sampai ke lubang cacing. Dalam perjalanan mencari Sultan Alauddin ni, banyak kota-kota Islam telah pun ditawan, termasuklah Bukhara, Samarkand dan juga Otrar. Sebenarnya, dalam perjalanan ini, Sultan Alauddin pada tahun 1220 telah pun meninggal dunia disebabkan sesak nafas. Tapi Genghis Khan tak tahu pun cerita ni. So, dia teruskan perjalanan untuk mencari Sultan Alauddin dan sepanjang perjalanan tu banyak kota-kota yang ditawan oleh Genghis Khan dan tentera Mongol ini. Kemudian perjalanan diteruskan, Sultan Jalaluddin menerajui tahta daripada Sultan Alauddin. Tentera Mongol telah berperang dengan tentera Khawarizmi ini. Dan dalam perang ini, tentera Khawarizmi dibantu oleh tentera Afghan. Tentera Mongol telah kalah dalam perang ini dan kemudiannya sampai saja berita ni kepada Genghis Khan. Dia cakap, tak apa, lepas ni aku personally akan turun perang dan aku akan cari Sultan Alauddin sampai dapat. Dia still tak tahu yang Sultan Alauddin tu dah tak ada sebenarnya. Dia pun perang sekali lagi tentera Mongol dengan tentera Khawarizmi dan pada waktu ini tentera Afghan tak lagi membantu tentera Khawarizmi disebabkan oleh berlakunya perebutan ghanimah pada waktu itu. Dan dipendekkan cerita, tentera Mongol yang diketuai oleh Genghis Khan ini telah memenangi ke atas tentera Khawarizmi ini. So pada waktu ini Genghis Khan telah menghantar cucu dia Hulagu Khan untuk pergi ke kota Baghdad untuk menawan kota Baghdad. So pada waktu itu Sultan Mu'tasim Billah adalah sultan kepada kerajaan Abbasiyah dan walaupun Sultan Mu'tasim Billah ni adalah satu sultan yang sangat hebat dari segi ketenteraan dan juga kepimpinan, tapi dia telah memandang rendah ke atas kehebatan tentera Mongol ini dan akhirnya telah kalahlah tentera Islam dan selama 40 hari berlakunya satu massacre yang sangat hebat di mana kita tengok diceritakan tentera Mongol susun kepala orang Islam pada waktu itu sehingga mampu membina sebuah piramid yang sangat besar. So begitulah cerita penawanan kota Baghdad dan juga kemudiannya sebenarnya ada satu cerita tentang seorang hamba yang bernama Mahmud Qutus. So, Mahmud Qutus ni sebenarnya dia adalah anak kepada seorang raja Khawarizmi, tapi kemudian apabila mak dengan ayah dia dibunuh, dia dijadikan hamba dan kemudiannya dia dijual di pasar-pasar. Dan akhirnya satu hari nanti Mahmud Qutus ni akan menguasai Mesir dan dia akan berperang semula dengan tentera Mongol di Ain Jalut. Berkenaan dengan perang Ain Jalut ini saya akan ceritakan dengan lebih detail dalam video akan datang insya-Allah. Sekian saja dulu. Assalamualaikum.